Saya tak tahu sebenarnya. Kenapa panggil saya Sudirman. Kilanmu bisa menjadi warna-warna untuk menyelikan. Lagu ni sebenarnya tercipta pada tahun 2020 lagi sebenarnya. Saya tulis lagu ni dengan kawan saya bernama Razlan. Sebenarnya dia bukan penulis lirik pun. Tapi disebabkan keinginan yang sama dan minat yang sama, jadi kita buat suka-suka. Kita tak boleh fikir banyak pun. Kita just buat lagu. Dan kemudian masa PKP tu tak ada buat apa kan, so kita siapkan lagu ni. Kita rekod kat rumah je lagu ni. Dan pada tahun 2022 lagu-lagu yang dalam YouTube tu sebenarnya kita hanya pakai handphone dengan interface murah je. Janji ada bunyi kan lagu tu. Kemudian pada tahun 2022 saya disudirmankan oleh Baik Ramai Luncai Mas yang membawa saya ke sini. Mereka mendengarkan demo-demo saya yang dalam YouTube tu. Mereka mengajak saya ke studio dan kita jumpa. Terasalah lagu-lagu. Nama saya Hidayat. Saya diberi mandat untuk menjadi producer untuk this project lah, Nukilanmu by Aris Mikael. So cerita dia Aris Mikael is quite interesting. Time tu it's simple lah, macam biasa orang tengok. Time tu dia tengah viral apa video dia basking lagu Sudirman waktu tu kan. And then saya tengok video tu, saya dengar suara dia. Okay lah, suara macam Sudirman kan. Okay, but what more yang interest me is dia punya suara tu kan. Dia punya capabilities of singing tu kan. Dia punya talent of singing tu. So I straight away cakap dengan one of the people, A&R in Luncai Mas. And waktu tu pun saya baru lagi bekerja di bawah Luncai Mas and try untuk start on being a producer. Ask them, bagi tahu orang untuk scout Aris kan. Once dah dapat dia, saya cakap dengan Luncai Mas, okay, this boy I nak buat. This boy I nak try eksperimen dia and everything. Sebab saya rasa dia ni macam, kalau untuk zaman sekarang ni, ini macam unicorn lah kan. Orang cakap kan, jarang lah jumpa budak yang ada this talent yang macam yang sangat besar lah bagi saya untuk umur yang sangat-sangat muda. Waktu saya jumpa dia, time tu umur dia baru 19 tahun. So daripada situ kita berkenalan. Biasalah kita interview dia, everything. Saya tanya dia apa lagu apa yang kau dengar, apa benda semua. And saya pun share apa yang saya suka kan. Lepas tu dalam proses kita sharing tu, kita work together, kita try to develop kan. Macam okay, aku suka this type of song kan, kau pun suka this type. Okay, ngam, kita dua punya lagu ni ada benda yang boleh gel, boleh kena. And then so happen to be there's another guy, nama dia Izzat Latif. Izzat Latif ni dia gitaris daripada Ramayan. Dia pun join Arish pada waktu tu. So waktu tu Arish masih basking kan. Dia masih basking and waktu tu Izzat pun join the basking kan. Panggil Izzat. Dia ni pun he's a quite talented guy juga. So saya pun ajak, sebab saya sebagai producer ni, saya suka panggil like a lot of people untuk work together untuk satu lagu kan. So ada banyak pendapat yang boleh dapat. So kita try to work together kan. Rakamkan lagu Nukilanmu ni, kita bawa ke studio secara proper. Producer Hidayat Nasir, Izzat Latif dari Ramayan, dan juga tak lupa juga pada Falik, FLQ yang selaku sound engineer kita. So jadi bila kita dah bekerja dalam satu studio ni kan, dia dah melibatkan ramai orang. So cara kerja pun mungkin dah lain, agak berbeza berbanding saya rekod demo-demo tu dengan selamba je kan. Kayak biasa, pengalaman yang baru lah untuk saya. Yang kita dapat guidance juga daripada producer kita sebagai orang baru kan. So mereka banyak guide saya juga. Saya rangkanya kita tak jauh beza pun daripada yang demo asal. Cuma mungkin vibe dia dah lain sikit lah kan. Tu berbalik pada tadi kan, cara kerja dah lain. So saya pun open juga sebenarnya untuk awal ni. Dia bukan tentang kesefahaman lah, tapi ini pelibatan awal dalam studio secara profesional. So tekan tu mesti ada sikit lah dalam recording kan. Time tu
Luncai, even sampai sekarang kan, waktu tu kita orang macam berada time tu macam tengah construction, so everything is messy and ada satu bilik yang kecil kan, kita duduk terperap kat situ dalam, saya rasa nak dekat sebulan duduk orang tu, try tu cari apa lagu-lagu yang sesuai kan, untuk dia nyanyi kan, macam what kind of song kita nak create Aris ni kan. And that time pun dia dah ada like banyak katalog of song yang dia dah pernah buat kan. Saya pun teruja lah tengok kan, budak ni umur 19 tahun kan, tapi dia dah buat lagu sendiri je kan, DIY kan, power lah kan. At the end of the day, saya cakap okay, tak apa, kita ambil just any songs yang dia dah buat, and then pilih kan Nukilanmu, and then kita tanya juga M. Nasir, kita tanya semua orang-orang di Luncai Mas kan, bagi pendapat tentang lagu tu. Straight away kita work kan solely on that song lah. That's the process lah. That's the process recording. Kita try daripada bilik tu lah, daripada bilik yang kecil yang cram tu, time tu sama juga pakai interface yang biasa-biasa, try to find kan apa kind of arrangement, sebab lagu tu dah pernah direkod secara DIY lah oleh Aris sendiri kan. So kita try to find the best arrangement untuk nak bagi lagu tu more relevant untuk pendengar-pendengar sekarang lah. Sebab bila mula saya dengar macam Aris punya material ni pelik sikit, sebab dia ni macam salah zaman. Dia ni macam salah zaman. Lagu dia lagu-lagu macam style lagu-lagu lama. Dia ada blues, lagu-lagu lama. Kadang dia ada buat lagu-lagu asli, which is bagi saya macam benda tu interesting kan. Very interesting for a young guy kan untuk buat lagu-lagu macam tu. Lagu ni dia ada nilai yang tersendiri lah bagi saya. Dan dia mengingatkan balik tentang momen-momen awal semasa saya mula menulis lagu, dan juga menjejakkan kaki ke Luncai Mas juga, yang memberi momen yang tersendiri jugalah untuk saya. Dia ada kisah yang tersendiri lah dalam lagu ni, yang saya nak orang sendiri orang sendiri nilai. Dari jalanan kita boleh pergi ke studio. Saya dah basking sejak 2018 lagi, saya tingkatan 3 di Muar. Dan start situ sebenarnya saya dah mula menulis lagu sebenarnya. Beberapa tahun kemudian ramailah orang notice saya pun tak tahu. Pada tahun 2022 macam tu saya viral sebab Sudirman. Saya tak tahu sebenarnya kenapa panggil saya Sudirman. Ya, Sudirman tu memang salah satu artis ataupun musical genius yang dia pakai rujuk oleh ramai pemuzik ataupun artis kat Malaysia ni. Tapi bukan bermaksud saya nak jadi impersonator Sudirman. Agaknya pandangan dan perspektif masyarakat begitu, jadi saya hormat juga. Tapi dalam masa yang sama saya lebih serius tentang penulisan lagu lah, sebab dia ada satu daya tarikan yang okay lah, whatever yang orang, perception orang tentang suara dia about Sudirman. Ada orang suara dia kata dekat-dekat dengan Amy, tapi mula-mula yang saya nampak dekat dia bukan tu. Saya tak nampak pun Sudirman, sebab saya tak pernah, bila tengok suara artis tu, saya tak pernah minat untuk nak buat artis tu macam di certain artis. Sebab saya dengar dia ni ada capability untuk nyanyi, suara dia merdu, which not to say orang-orang zaman sekarang ni semua suara tak sedap, tapi suara dia a bit rare lah. Tone dia kan a bit rare. Dan tu saya pun tengah gila macam nak try experiment this and that kan. And then bila saya jumpa macam okay, this type of voice, macam benda tu macam saya minat lah, memang minat sangat untuk nak work with that kan. And also benda yang benda-benda yang berkait dengan Sudirman ni, which is okay lah untuk peminat kan, sebab kita kena hormat juga kan, kita kena hormat juga apa yang pendengar nak kan. Secara jujurnya, masa kecil saya membesar dengan lagu-lagu M. Nasir, dan artis-artis Luncai Mas pun banyak jadi rujukan saya. Sebelum saya buat lagu pun saya dah dengar mereka semua. Tapi sekarang jadi kawan, jadi kita kerja sesama kan. So sebenarnya apa yang saya nak saya dah dapat. Okay, kita baru lepas rilis satu single. Projek yang seterusnya kita akan keluarkan satu lagi single yang bertajuk Tut. Kalau nak tahu selanjutnya boleh follow IG saya Aris Mikael, dan kita boleh follow Luncai Mas juga. Kemudian kita akan menuju ke proses hasilan album pertama. Lagu-lagu dalam album nanti siapa komposernya, penulisnya dan sebagainya, sebenarnya kita masih dalam perancangan. Tapi ya, mungkin ada surprise, mungkin kita boleh panggil komposer lain. Ya, saya
terbuka untuk cuba sesuatu yang baru untuk saya sendiri. Tinggi-tinggi penghargaan untuk semua yang di belakang saya selama ini. Macam-macam proses yang kita lalui, sejak dari sebagai seorang basker sampailah sekarang. Saya patut terima kasih kepada yang menyokong dan terus menyokong, dan yang mendengar karya saya. Terima kasih. Dan untuk perkembangan semasa, boleh follow saya di IG Arish Mikael ataupun Luncai Mas. Vision saya terhadap dia is go towards more on his own material lah. Sebab macam saya cakap lah, dia ni bukan dia boleh sekadar menyanyi, dia boleh buat lagu, dia boleh buat his own material, and young lah, and dia banyak potential lah. Pada yang telah mendengarkan lagu Nukilanmu, tunggu untuk next project. Dan pada yang belum mendengarkan, boleh terus ke semua digital platform, boleh tengok lirik video di YouTube semua, dan boleh like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.